Tak ada saja, bukan ada saja kotak tu. Tak lah. Kotak tu ada satu. Tak tahu nombor ni. Ini yang boleh ni kan. Si bagi ni pun ni. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan kita nak sambung yang tadi, insyaAllah. Okey, kita cek insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. InsyaAllah tuan-tuan boleh ni tak? Boleh komen sama ada audio jelas ataupun tidak, insyaAllah, untuk kita teruskan kita punya program untuk kuliah kita sambungan daripada kisah sirah nabawiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan boleh komen siapa-siapa yang sedang menonton sekarang ni, insyaAllah. Suara sound system okey tak? Audio slow juga. La ilaha illallah. Okey, baik. Serap. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan. Okey, minta maaf saya tengah usahakan lagi untuk dia punya sound. Ya Allah, Allah uji sikit ni tengah hari ni. Okey, Tuan Mak Razlan bin Zakaria. Macam mana? Masih slow ke audio? Boleh bagi komen sikit, insya-Allah tuan-tuan. Okey, bismillah. Tu dia dalam bila online ni antara benda yang paling antara yang mengganggu keadaan. Inilah dia technical problem. Ya Allah, InsyaAllah kita usahakan cuba yang terbaik, insyaAllah. Sebab rasa seluruh daripada saya baru beli 2 hari lepas semua ni, alhamdulillah. Nak baiki sebab sebelum ni pun masalah dengan audio. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, insyaAllah. Okay, alhamdulillah, insyaAllah kita sambung balik dengan peristiwa yang berlaku di zaman selepasnya wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau tuan-tuan ada kitab tu yang disusun oleh Al-Imam Abu Laid Samarkand, ada satu peristiwa yang diceritakan di dalam bab yang kedua terakhir, Hikayatus Sahabah, dalam kisah berkenaan dengan seorang lelaki daripada Bani Israel yang setiap hari baca Taurat. Tuan-tuan, dalam Injil, dalam Taurat diceritakan tentang Nabi yang akan dilantik, yang akan membawa satu perjuangan tauhid bagi menutup segala kenabian. Siapa dia? Bagindalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu diperkenalkan dengan Rasulullah di zaman mereka dan juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai di antara para nabi, bahkan dalam riwayat Al-Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi naik ke langit, dimi'rajkan oleh Allah. Sebahagian riwayat beritahu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam turun setelah dimi'rajkan oleh Allah, dihimpunkan seluruh anbiya alaihimus salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan seluruh daripada nabi-nabi untuk bersalat. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga menceritakan apa kelebihan kita sebagai umat. Nabi kita nabi yang special, kita ni umat yang special. Apa saja yang ada kaitan dengan Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tak rasa kemuliaan tu. Hari ini kita tak rasa betapa keuntungan tu. Walaupun Nabi kata apa dalam sebuah hadis, Tuba liman amana bi warani, beruntunglah siapa yang beriman dengan aku dan melihat aku.
Nabi ulang, Nabi bagi tahu dari sambungan hadis ni, wa tuba 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 sab'a mirarin, 7 kali. Nabi kata berbahagialah, berbahagialah, ataupun beruntunglah, 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 beruntunglah. Liman amana bi wa lam yarani. Mereka-mereka yang beriman dengan aku tapi tak pernah tengok aku. Tuan-tuan, siapa dia? Kita semua. Bahkan Al-Imam Abu Laits juga mendatangkan riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin berkenaan Nabi Adam AS. Dikatakan Adam AS tak kala buat saja dosa, buat silap, minta maaf. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka ialah nabi-nabi yang maksum. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa. Hatta nabi kita balik daripada perjanjian Hudaibiyah, balik daripada perjanjian pada tahun ke-6 Hijrah. Dalam perjalanan Jibril AS turunkan 4 ayat daripada suratul Fath. Apa yang Allah sebut pada ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa Nabi sebelum selepas. Tak ada dosa. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, mereka ialah manusia-manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa. Jadi amatlah teruk tuduhan-tuduhan yang mana sebahagian daripada manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang syak dengan keimanan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam terhadap para nabi. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu orang nabi yang dimuliakan oleh Allah, dan baginda segala seluruh daripada umat yang hidup setelah daripada wafatnya baginda, mereka ialah umat yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Tanbihul Ghafilin diceritakan Nabi Adam AS buat salah, makan buah quldi, maka Allah Ta'ala keluarkan baginda Adam daripada syurga dan masuk dan turunkan ke dunia. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buat dosa, kita minta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah daripada dunia ni, Allah masukkan kita dalam syurga. Nabi Adam AS terbuat silap makan quldi, Allah tanggalkan pakaian daripada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bertelanjang, dicabut pakaian kerana tersilap dalam melanggar perintah Allah. Tapi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala berbuat dosa dalam keadaan telanjang pun, lepas tu Allah bagi pakaian dan Allah terima taubat seandainya mereka bertaubat. Tuan-tuan, kita umat yang beruntung. Kita umat seorang Nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan syafaat baginda ke atas, syafaat kepada kita melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita kena kenal Nabi kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata wajabat laka nubuwah. Sayyidina Abu Hurairah tanya pada Nabi, bila ya Rasulullah kamu diangkat oleh Allah menjadi Rasul? Kalaulah soalan ni saya tanya pada tuan-tuan, saya sendiri, kita cuba, bila sebenarnya Allah Ta'ala angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul? Kita akan jawab bila? Masa umur Nabi 40 tahun. Kita akan jawab bila? Ketika Nabi berada di Gua Hira. Kita akan jawab bila? Ketika mana Jibril AS datang bawa 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Kita akan kata bila? Ketika mana Nabi SAW bersendirian di saat kerosakan umat. Kita kata bila? Pada bulan Ramadan tanggal 21. Kita jawab mungkin dengan jawapan tu, bila Sayyidina Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, bila Allah Subhanahu wa taala utuskan Tuhan sebagai Rasul? Apa yang Nabi jawab? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata lebih kurang mafhum daripada hadis ini, tuan-tuan. Aku diutuskan menjadi Rasul sebelum daripada
Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ketika tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah diangkat untuk menjadi rasul. Habis itu bukan kita sambut nuzul Quran di saat Ramadan pada 17 hari bulan. Habis itu kalau kita mungkin soalan-soalan yang datang, tuan-tuan, itu ialah masa Allah reveal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya baginda Nabi bukan selepas Nabi menjadi rasul, tetapi mukjizat demi mukjizat Allah Taala telah zahirkan daripada jasad Nabi yang mulia sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke Syam, bawa harta dagangan Sayyidatuna Khadijah, diriwayatkan oleh satu orang yang dihantar oleh Sayyidatuna Khadijah untuk bersama dengan Nabi. Siapa dia? Maisarah. Maisarah tulis, Maisarah catat setiap miracle, keajaiban yang mana berlaku sepanjang perjalanan. Ketika tu Nabi dah jadi rasul, Nabi dah diangkat oleh Allah belum? Nabi dah diangkat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum direvealkan. Kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dizahirkan. Nabi diangkat menjadi rasul sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sebelum Nabi Adam diutuskan sebagai rasul. Masya Allah, minta maaf Tuan Muhammad alias suara tak apa jelas. Masya Allah, dia buat lagi dah ni. Tuan-tuan yang sedang menonton, Masya Allah, macam mana? Tuan Muhammad alias seorang ke yang tak jelas ke? Semua tak jelas? Boleh tak siapa-siapa komen? Kalau tak jelas beritahu, insya-Allah kita usahakan, saya usahakan untuk baiki insya-Allah. Dan audio hari ni Allah uji sikit ni, masya-Allah. Dan audio system tadi kita dah buat first part, dan kita sambung, kita buat yang baru ni second part. Macam mana dengan audio? InsyaAllah bolehkah siapa-siapa komen ni yang sedang menonton? InsyaAllah kalau jelas tulis jelas, kalau tak jelas tulis tak jelas. InsyaAllah akan dibaiki, insyaAllah. Okey, jazakillah khair. Terima kasih Puan Zainab. Okey, kita teruskan tuan-tuan. Kalau yang tak jelas boleh beritahu, insyaAllah saya cuba baiki audio, insyaAllah. Tuan-tuan, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada apa yang berlaku daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatat di dalam sirah. Taraktu fikum amrain. Nabi bagi tahu, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang kepadanya, kalian tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnati, sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mana berada pada kehidupan setelah wafatnya Nabi yang berpegang pada Quran dan sunnah, maka pasti dia tak akan sesat sampai bila-bila. Orang-orang Yahudi, mereka mengharapkan Nabi lahir daripada kalangan mereka. Orang-orang Yahudi yang mana kehidupan mereka, keturunan mereka, silsilah mereka daripada Nabi Yaqub alaihi salam, bapaknya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu jalur silsilah yang mana hidupnya mereka ketika itu di Palestin. Tak ada seorang pun yang hidup di Madinah. Sehinggalah apabila mereka mengetahui dalam, Masya Allah jelas, tapi kena duk perhati betul-betul. Allahu Akbar. Bibi nak, Masya Allah. Terus barang baru nak try ni, Masya Allah. Masya Allah, pelan-pelan Semoga Allah Subhanahu wa taala zahirkan manfaat daripada kuliah zuhur kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi bila melihat di dalam Taurat berkenaan nubuah, kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengharapkan agar Nabi yang terakhir ni lahir di kalangan mereka.
sebahagian daripada mereka telah berhijrah daripada Palestin. Mereka bergerak menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang satu tempat yang begitu hijau, subur tanam-tanaman. Yang dimaksudkan dalam riwayat Taurat tersebut ialah bandarnya Madinah. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka ramai di kalangan beberapa kabilah daripada kabilah Yahudi telah bergerak. Antaranya ialah kabilah Khuraizah, antaranya Bani Qainuqa, antaranya Bani Nadar. Mereka bergerak menuju ke kota Madinah. Sebahagian besar telah sampai di benteng Khaybar. Maka orang-orang Yahudi membina kehidupan mereka, menaikkan benteng yang begitu tinggi, begitu tebal, berlapis-lapis. Kalau hari ni tuan-tuan kita pergi umrah, kita boleh tanya mutawif, tapi biasanya tak dibawa lah. Saya pun tak pernah bawa lagi jemaah saya kalau kita pergi umrah, tak pernah lagi bawa pergi ke benteng Khaybar. Di situ ialah tempat berlakunya peperangan yang sangat besar pada tahun ke-7 Hijrah, peperangan Khaybar di antara Islam dengan orang Yahudi. Lepas pada peperangan tu, tak ada lagi Yahudi yang tinggal di Madinah. Nabi SAW memerintahkan akhirnya Yahudi untuk keluar pada Madinah. Dan daripada hari itu sampailah sekarang ni tak ada lagi Yahudi di Madinah. Mereka datang ke Madinah untuk apa? Mereka berharap agar lahirnya Rasul yang terakhir daripada kalangan mereka. Mereka menantikan kelahiran Rasul tersebut. Di kalangan mereka pendeta-pendeta yang bijak, di kalangan mereka pendeta-pendeta yang begitu menghafal Taurat, yang ada sebahagiannya mahir dalam Injil. Antara yang bukan Arab, yang menghafal Injil, yang menghafal Taurat, kita pun kenal. Siapa dia? Nak kata sepupu pun tak juga. 3 pupu lah, 2 pupu dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid binti Asad, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Kita kenal kan? Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Bisa dengar tak nama Waraqah bin Naufal? Dan kita baca sirah kan, Nabi SAW balik daripada masjid daripada Gua Hira, Jabal Nur, lepas dapat 5 ayat yang pertama. Dan ketika mana revelation 5 ayat yang pertama surah Al-Alaq, Nabi turun daripada Jabal Nur dalam keadaan sampai di rumah kesejukan menggeletar, zammiluni zammiluni zammiluni. Nabi minta kepada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid untuk selimutkan Nabi, maka diselimutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Khadijah tak tanya apa-apa soalan kepada Nabi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri cerita apa yang berlaku. Ini isteri, ini satu orang isteri, satu orang yang tak pernah mendesak suami dia, satu orang yang tak pernah khilaf dengan suami dia. Tak ada satu riwayat pun di dalam sirah yang menceritakan tentang bagaimana Sayyidatuna Khadijah pernah berdebat dengan Nabi, pernah menyalahkan Nabi. Sayyidatuna Khadijah ialah motivator dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan kesejukan, menceritakan peristiwa yang berlaku di Jabal Nur kepada Sayyidatuna Khadijah. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah telah bawa Nabi. Sebahagian riwayat kata Sayyidatuna Khadijah bawa Waraqah ibn Naufal datang ke rumah untuk mendengar tentang apa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Waraqah ibn Naufal? Sayyidina Waraqah ibn Naufal kata, saya baca kepada tuan-tuan, tak kala Khadijah bawa Sayyidina Waraqah bin Naufal bertemu dengan Nabi, maka dia kata apa? Kepada Rasulullah, ceritakanlah kepada aku wahai anak saudara. Nabi dengan Waraqah ibn Naufal ni anak saudara. Maka Nabi SAW cerita apa yang dilihat yang di Jabal Nur dalam Gua Hira. Maka Waraqah bin Naufal kata, dialah malaikat
yang Allah telah utuskan kepada Musa alaihissalam. Alangkah baiknya seandainya aku masih hidup, kata Waraqah, sewaktu tempoh kenabian. Andai alangkah baiknya, kata Waraqah, seandainya aku masih hidup ketika mana kaummu menghalau, mengusirmu keluar daripada kota ini. Nabi SAW tanya kepada Waraqah, wahai Waraqah, apakah nanti mereka akan usir aku keluar daripada bandar ni? Maka Waraqah kata, ya, tak pernah ada seorang lelaki pun yang datang membawa risalah yang sama seperti mana yang kamu bawa, wahai anak saudaraku, melainkan dia akan ditentang dengan tentangan yang sangat keras. Jika aku masih hidup ketika itu, kata Waraqah, maka pasti aku akan mendukungmu, aku akan menjadi bentengmu, aku akan mempertahankanmu sepenuh hati dan jiwaku. Ketika tu Waraqah bin Nawfal dah tua sangat dah. Waraqah bin Nawfal dah buta dah. Dan Allah takdirkan Waraqah bin Nawfal telah meninggal dunia. Ini antara orang yang diberi ilmu oleh Allah, mengenal tanda nubuwah, mengenal tanda kenabian Nabi SAW. Bahkan orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Perkara ni Allah sebut dalam Quran. Orang-orang Yahudi kenal baginda Rasulullah SAW seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tuan-tuan, di kalangan mereka ada pendeta-pendeta yang menghafal Taurat, dan sebahagiannya masuk Islam bila Nabi sampai ke kota Madinah. Ada yang memang benar mereka mencari redha Allah dalam perjalanan kehidupan mereka. Ada yang menginginkan keduniaan, yang hidup dengan kesombongan, tak kala mereka mengetahui bahawa Nabi yang terakhir diangkat oleh Allah bukan di kalangan orang Yahudi. Maka ketika tu mereka menjadi marah, mereka jadi tak setuju, mereka mencari-cari jalan untuk menyalahkan Nabi SAW. Di kota Mekah, Nabi tak jumpa orang Yahudi. Penentangan terhadap Nabi daripada orang Quraisy, penentangan terhadap Nabi daripada kaum kerabat Nabi. Mereka akhirnya telah buat apa rancangan untuk bunuh Nabi SAW. Orang-orang Ansar telah jemput Nabi, datang bawa Nabi SAW menuju ke Yathrib, menuju ke Madinah, berkat bumi Madinah lepas tu. Di kalangan mereka, sebelum saya masuk cerita yang awal tadi, yang cerita daripada slot yang pertama, daripada live yang pertama yang tadi tu, yang dah hilang sebab audio tadi tu, insya-Allah saya akan masuk dan tutup dengan kisah tu. Saya nak bawa tuan-tuan mengenal Nabi seperti mana Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi mengenal Nabi SAW. Majusi kenal Nabi ke Ustaz? Ya, kan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dulunya Majusi, satu orang yang menyembah api, tapi kerana perjalanan mencari kebenaran, akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau antara sahabat yang paling panjang umur dia. Beliau telah mengikut agama demi agama, sehingga akhirnya membawa beliau, Allah menyampaikan beliau di tempatnya baginda Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan orang-orang Yahudi ada yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ada yang bernama Mukhairat radhiyallahu taala anhu. Mereka orang Yahudi, mereka pendeta Yahudi, mereka hafal Taurat, mereka ialah orang yang cerdik. Mereka kenal satu persatu daripada sifatnya Rasulullah SAW. Satu hari kata Abdullah ibn Salam, aku sedang berada di atas pokok ketika tu, sedang buat kerja untuk mempersenyawakan buah kurma. Ketika aku berada di atas pokok kurma, tiba-tiba aku mendengar laungan, aku mendengar panggilan, Muhammad telah sampai, Muhammad telah sampai, Muhammad telah sampai. Maka aku tak kala berada di atas pokok tadi, aku telah turun daripada pokok tadi dan melaungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga makcik aku yang berada di bawah, yang melihat keadaan kegembiraan wajahku,
Dia kata, pasti kalau Musa AS hidup balik pun kau takkan gembira macam ni, wahai Abdullah. Maka Abdullah bin Salam kata, wahai makcik, ketahuilah yang datang kepada kita ni ialah Rasul yang mana diutuskan oleh Allah seperti mana dulu diutuskan Musa AS oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada dia ialah satu perkara yang benar. Kata Abdullah bin Salam, aku telah bersama dengan orang-orang Ansar, bersama dengan orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada satu hari aku telah hadir bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang-seorang untuk menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan bagaimana pendustaan orang Yahudi. Aku datang jumpa dengan Nabi dan aku bagi tahu kepada Nabi, insya-Allah aku juga akan menjemput nanti orang-orang Yahudi datang ke rumah aku, dan aku akan menjemput kamu Rasulullah untuk datang ke rumah aku, untuk aku tunjukkan kepada kamu bagaimana sifat pendustaan orang-orang Yahudi. Tuan-tuan, satu hari yang mana ditetapkan oleh Abdullah ibn Salam, saya minta maaf, Abdullah ibn Salam telah datang ke rumah Nabi. Dalam masa yang sama dia buat perancangan untuk jemput orang-orang Yahudi pun datang ke rumah Nabi. Tak kala sampai saja di rumah Nabi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, sebentar lagi akan datang orang-orang Yahudi. Maksud yang di awal, dia datang awal, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak reveal, dia nak tunjukkan bagaimana sifat orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang degil, yang dah tahu dah, yang faham dah tanda-tanda jelas daripada kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Maka dia kata, ya Rasulullah, sebentar lagi orang-orang Yahudi akan datang. Kau tanyalah kepada mereka tentang kedudukan aku di sisi mereka. Bila mereka datang nanti, wahai Rasulullah, aku akan masuk dan menyorok di dalam, dan kamu tanyalah kepada mereka tentang kedudukan aku pada mereka. Tuan-tuan, orang-orang Yahudi tak lama datang dan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika tu Abdullah bin Salam pun menyorok. Maka orang-orang Yahudi pun datang menanti-nantikan kehadiran Abdullah bin Salam. Dalam masa yang sama Nabi tanya kepada mereka, apakah kedudukan, bagaimanakah kedudukan Abdullah ibn Salam di sisi kalian? Maka orang-orang Yahudi menjawab, apa dia? Abdullah bin Salam, dia ialah satu orang pendeta, dia ialah satu orang yang benar, dia satu orang anak daripada keturunan yang begitu baik. Kami kenal dia, kebaikan dia, kepandaian dia, seluruh daripada apa yang dicakapkan daripada kebenaran, kami kenal semua. Maka ketika tu keluarlah Abdullah bin Salam daripada tempat menyorok. Maka Abdullah bin Salam kata, wahai seluruh Bani Israel, kalian dengarlah bahawa aku beriman kepada lelaki ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku ajak kalian untuk juga beriman kepada lelaki ini. Maka ketika tu orang-orang Yahudi tak kala melihat Abdullah bin Salam beriman pada lelaki ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak dia pula beriman kepada Nabi, berubah wajah-wajah mereka. Mereka kata, antal kadzib, kamu penipu, anak kepada penipu, kamu orang yang bodoh, anak kepada orang yang bodoh, kamu berakhlak buruk. Maka dia telah maki caci Abdullah bin Salam. Tak seperti awal, tak kala mereka ditanya oleh Nabi, mereka puji. Tuan-tuan, beginilah sehinggalah Abdullah bin Salam beritahu, ya Rasulullah, lihatlah bagaimana keadaan mereka, pendustaan mereka terhadap kebenaranmu, wahai Rasulullah. Orang-orang Yahudi keras hati mereka, tak mau menerima kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan beberapa orang di kalangan mereka yang mencari kebenaran daripada kehidupan. Antaranya ialah Sayyidina Abdullah bin Salam, antaranya Sayyidina Mukhairid radhiyallahu taala anhu. Mereka daripada Bani Israel, tetapi mereka orang yang mencari kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kebenaran melalui mereka. Daripada Tanbihul Ghafilin, tuan-tuan, Al-Imam Abu Laik Samarkand cerita berkenaan satu orang lelaki yang mana setiap hari Sabtu akan baca kitab Taurat.
setiap hari Sabtu akan baca kitab Taurat. Setiap kali bertemu dengan ayat yang mencerita tentang sifat Rasulullah, dia akan koyak dan buang. Dia baca lagi minggu depan hari Sabtu, jumpa lagi ayat berkenaan dengan sifat Rasulullah, dia akan koyak dan buang. Sehingga beberapa Sabtu berlalu, dia kata, kalau aku koyak habis semua ni, apa yang tinggal daripada Taurat? Maka akhirnya apa yang dia buat? Dia buat keputusan untuk siapkan kenderaan dia, untuk siapkan keperluan dia, daripada tempat dia menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia kata kepada orang-orang Israel, daripada Bani Israel, tiada siapa hari ni yang akan halang aku daripada aku bertemu dengan lelaki yang diceritakan di dalam Taurat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada orang-orang Yahudi daripada orang-orang yang terdahulu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam alaihissalam pun diperkenalkan dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu orang lelaki yang diutuskan menjadi penutup segala nabi. Yahudi tadi bersiap bergerak sampailah tiba di Madinah. Tuan-tuan perempuan sekalian, ketika mana dia tiba di Madinah, 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Dan berita tu tak sampai pada dia. Dia tak tahu yang Nabi dah wafat dah. Bila dia nampak satu orang sahabat, Sayyidina Salman Al-Farisi, lalu disangkakan itu Rasulullah, maka dia panggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi tatkala dipanggil dengan panggilan dengan nama Nabi, maka bergoncang jiwa dia, maka bergenang air mata dia. Betapa rindu dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih lelaki yang telah meninggalkan mereka 3 hari lepas. Lelaki ni, orang asing ni, panggil dia dengan nama Rasulullah. Dia pusing kepada lelaki Yahudi tadi. Kata Sayyidina Salman, wahai fulan, kamu pasti orang yang datang daripada luar. Sesungguhnya aku bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cuma khadim dia saja. Mari aku bawa kamu kepada masjid dia. Aku bawa kamu ke masjid dia. Sayyidina Salman Al-Farisi tak cerita pun Nabi dah wafat, Nabi dah dikebumikan 3 hari lepas dah. Kerana apa? Mereka ialah para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kehendak Nabi ialah kehendak Nabi, itulah kehendak mereka. Mereka ialah orang-orang yang faham apa matlamat mereka dihantar atas dunia. Salman tahu kalau dia kata Nabi dah wafat, Yahudi akan balik, maka dia tak dapat cahaya daripada cahaya agama Islam. Maka apa yang diinginkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, walaupun Nabi dah wafat, tetapi Islam masuk dalam hati lelaki Yahudi ni. Dibawa lelaki Yahudi ni sampai ke Masjid Nabawi. Ketika tu para sahabat ramai berada dalam Masjid Nabawi. Lelaki Yahudi ni kata apa? Wahai Muhammad. Berada di depan pintu masjid, dia kata, wahai Muhammad. Maka orang-orang Madinah, para sahabat yang ada dalam Masjid Nabawi, terus memalingkan pandangan mereka, memandang ke arah orang lelaki Yahudi yang baru sampai tadi. Seluruh daripada mereka mula merasakan sebab, seluruh daripada mereka mula merasakan hibah kerana lelaki kekasih yang baru mereka tinggalkan. Luka, kesakitan, kepedihan, kesedihan yang ada dalam jantung hati yang cuba mereka ubati. Hari ini nama lelaki itu dipanggil oleh satu orang lelaki yang tak dikenali, wahai Muhammad. Maka salah seorang daripada para sahabat kata, wahai fulan, kamu datang dari mana? Apakah kamu ingin mengembalikan darah yang mengalir daripada luka kami kerana kematian seorang lelaki yang kami cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai fulan, tidakkah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat 3 hari lepas? Maka orang Yahudi tadi dengar, dia kata, alangkah baiknya kalaulah aku langsung tak baca pasal dia menyebabkan aku sampai ke sini, ataupun alangkah baiknya tatkala aku baca tentang baginda dan aku dapat menatap wajah baginda, manusia yang mulia, yang tertulis kisah di dalam kitab kami yang mulia. Sesungguhnya siapa di kalangan kalian Ali? Mana Ali? Apakah Ali ada di sini? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajah telah bangun. Wahai Ali, sungguh aku pun mendengar tentang kisahmu daripada kaum aku. Sayyidina Ali karramallahu wajah merupakan amir
kepada tentera Islam ketika mana peperangan Khaybar dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang panji ketika mana peperangan Khaybar. Orang Yahudi mengenal Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kamukah Ali? Wahai Ali, sifli Rasulullah. Sifatkan aku, ceritakan kepada aku tentang Rasulullah. Maka Sayyidina Ali pun cerita kening Nabi macam ni, mata Nabi macam ni, badan Nabi macam ni, di belakang Nabi ada tanda penutup kenabian. Diceritakan sifat-sifat Nabi oleh Sayyidina Ali. Kata lelaki Yahudi tadi, tidaklah apa yang engkau ceritakan wahai Ali, semuanya diceritakan oleh Allah di dalam kitab kami. Adakah siapa-siapa di kalangan kalian yang ada pakaian milik Muhammad? Maka diperintahkan Ali kepada sahabat, tolong ketuk pintu rumahku, mintakan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat pergi, sebahagian daripada riwayat mengatakan yang pergi itu adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Bilal ketuk rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Daripada dalam sayup suara mengatakan, siapa yang ketuk pintu rumah anak yatim ni? Siapa yang ketuk pintu rumah anak yatim ni? Kata Bilal bin Rabah, aku Bilal, ada seseorang yang ingin untuk melihat jubahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ali karramallahu wajhah memerintahkan aku datang untuk mengambil jubah tersebut. Maka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra telah mengambil jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pakai, disentuh oleh jasad Nabi yang mulia yang berada di rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, diberikan kepada Bilal. Wahai Bilal, siapa nak pakai baju Nabi ni? Siapa yang nak pakai baju Nabi ni? Bilal kata, bukan, ada satu orang lelaki yang baru sampai yang ingin melihat pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa pakaian tu, dibagi daripada belakang, dipasing, dipas, dihulurkan ke depan. Setiap daripada para sahabat yang mana mereka memegang pakaian Nabi, maka cium pakaian tu. Mereka cium pakaian tu. Nabi dah tak ada untuk mereka peluk, Nabi dah tak ada untuk mereka cium, Nabi dah tak ada untuk mereka dengar nasihat-nasihat, Nabi dah tak ada untuk mereka khidmat. Nabi SAW dah tak ada ketika tu. Nabi SAW tak pernah muncul di depan kita, tuan-tuan. Kita tak pernah tengok Nabi SAW. Tuan-tuan buka Google, tuan-tuan tengoklah pakaian Nabi banding dengan baju kita. Itulah pakaian manusia yang paling mulia dalam dunia. Maka jubah Nabi diagih, dibawa ke depan sehingga akhirnya sampai kepada lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi itu peluk jubah Nabi SAW. Lelaki Yahudi itu cium jubah Nabi SAW. Maka lelaki Yahudi tadi kata, siapa-siapa di kalangan kalian boleh tak bawa aku kepada pusara, ke kuburnya Nabi kepada kuburnya Muhammad SAW ni? Maka mereka telah bawa ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dibawa lelaki Yahudi ni untuk masuk. Maka tak kala lelaki Yahudi ni melihat kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lelaki itu pandang ke langit sambil memeluk jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada lelaki yang berada di dalam tanah ni. Wahai Allah, seandainya engkau menerima kenabian, seandainya engkau menerima keimanan aku, maka apalah guna lagi kehidupan aku setelah wafatnya lelaki ini. Wahai Allah, aku mohon kepadamu untuk ambil nyawaku agar aku dapat bersama dengan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tu juga lelaki Yahudi tadi rebah dan meninggal dunia di sisi kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menguruskan jenazah lelaki Yahudi ni, akhirnya ditanam di Jannatul Baqi'. Hari ni kita pergi ke Madinah, kita ziarah Jannatul Baqi'. Di dalam tu ada jasad-jasad manusia-manusia dengan Nabi. Ni bawa masuk tak balik? Masuk.
Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan. Ya Allah. Baru dapat connect balik. Masya Allah. Minta maaf. Tadi connect wifi guna handphone pula habis bateri. Ya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, insya Allah. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaan kecintaan satu orang lelaki Yahudi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bukan masalah kita tak cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masalah hari ini ialah kita tak kenal Nabi sungguh-sungguh. Kita marah kat orang Yahudi, kita marah dekat orang Israel. Memang patut pun, tak kala mereka menghina agama kita, kita marah. Tetapi daripada sirah, daripada kisah kehidupan mereka dulu, sebahagian daripada mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada hari ini kita yang kata cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda lagi yang kita tak tahu pasal Nabi. Kadang-kadang kita tanya, birthday Nabi bila? Birthday Nabi takkan tak tahu ustaz. 12 Rabiul Awal. Yalah, itu dalam Hijri, dalam Masihi. Alamak, ada jam dah. Tuan-tuan, sama juga kita hari ni. Tanya birthday kita berapa? Kita jawab dalam Masihi. Kita tanya birthday Nabi berapa? Kita jawab dalam Hijri. Kita cuba talikan semua. Bila birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata 12 Rabiul Awal. Bila birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masihi, kita boleh jawab 20 April. Okey, alhamdulillah. Berapa birthday kita dalam Hijri? Cari tuan-tuan. Supaya apa? Lepas ni kalau nak sambut birthday, sambut dalam Hijri. Kita nak besarkan apa yang dibesarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba nak cinta apa yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat ridwanullahi ajma'in. Insya-Allah tuan-tuan, ada masa minggu depan kita akan bergerak kepada kisah cinta para sahabat. Hari ini saya bawa cerita Yahudi cinta Nabi ya. Hari ini cerita Yahudi dengan Nabi. Saja sebab apa? Saya nak ajak kita semua, termasuk diri saya sendiri. Kita kadang-kadang dok kutuk, tak puas hati dengan orang Yahudi, dengan Bani Israel. Mereka banyak buat salah, mereka sombong, mereka ego, dan benda ni Allah cerita dalam Quran. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak counter, nak tengok mereka dulu sebahagian ada yang mencintai Nabi dengan sebenar-benar cinta. Kita macam mana? Kita kata kita benci mereka, tetapi sebahagian mereka mencintai Nabi. Kadang-kadang mereka lebih kenal Nabi kita daripada kita kenal Nabi kita. Wallahi, kita kena berusaha untuk mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu, sirah perjalanan kehidupan Nabi daripada Nabi lahir, sebelum Nabi lahir, tanda-tanda kelahiran Nabi. Insya-Allah tuan-tuan, ada masa kita akan pergi satu persatu. Kita akan cuba mengenal setiap inci daripada bahagian kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itulah, bila kita berada dalam alam maya ni, kita kena bawa bersabar. Saya sendiri, ya Allah, handphone ni kadang-kadang handphone rasa dah tukar dah. Lepas tu earphone pula, lepas tu internet pula. Masya-Allah. Begitulah macam-macam yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan ujian. Semoga sedikit daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datang kesusahan untuk kita sama-sama menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan hati kita untuk memahami agama dengan jalan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, kata Allah, barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka cintalah Allah pula kepada dia. Yaghfir lakum dhunubakum, bila Allah cinta, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita. Semoga sedikit perkongsian pada tengah hari ini daripada ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala lalukan kepada kita semua, insya-Allah kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula mencintai Nabi. Sekarang ni PKP, kita banyak masalah rumah, ada yang tak kerja, ada yang duduk dalam rumah saja. Kita banyakkan masa kita untuk membentuk cinta di dalam rumah tangga kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana para sahabat ridwanullahi ajma'in, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf dari tuan-tuan dan puan sekalian atas segala kekurangan penyampaian
daripada kekurangan teknikal, daripada segala masalah-masalah kita yang berlalu pada hari ini dalam live kita ni, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, pandanglah kami seperti mana dulu Engkau pandang Nabi dan para sahabat. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Wahai Allah, Kau hadirkanlah cinta kami kepada Nabi seperti mana telah Kau hadirkan cinta para sahabat ridwanullahi ajma'in kepada Nabi, sehingga setiap daripada inci kisah mereka dicatatkan, sehingga hari ini kami mengenal mereka dan cinta mereka. Wahai Allah, kami begitu jauh daripada zaman kenabian Nabi kami. Semakin malap cahaya kenabian daripada kami, semakin malap cinta yang kami takut. Wahai Allah, kami mati dalam keadaan ketidaksempurnaan kecintaan kami kepada Engkau dan Nabi. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Wahai Allah, kami angkat tangan yang berlumuran dengan dosa. Kalau Kau zahirkan dosa kami, pasti timur dan barat hitam dengan dosa ni. Langit dan bumi akan gelap kerana dosa ni. Wahai Allah, kami ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami, ampunkan dosa umat ni, ampunkan dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami dan umat ni. Wahai Allah, wahai Allah, tolong. Wahai Allah, kami tak erti, kami orang yang jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah tengok muka Nabi, tapi kami rindukan Nabi, kami sayangkan Nabi, kami ingin bersama dengan Nabi. Wahai Allah, Kau telah pisahkan kami dengan Nabi 1400 tahun benteng masa. Nabi rindukan kami, begitu kami rindukan Nabi, Kau masukkanlah kerinduan kepada Nabi dalam setiap hati umat ni. Wahai Allah, hati keluarga kami, hati zuriat keturunan kami, dalam hati setiap daripada orang-orang Islam, supaya matlamat kehidupan kami untuk mencintai Nabi dan bergerak di atas perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami cintakan dunia kerana dunia dibentangkan di depan kami. Hapuskan cinta dunia itu daripada hati kami, wahai Allah, supaya tak ada benda yang kami letak dalam hati kami melainkan Engkau dan Nabi. Wahai Allah, negeri akhirat kampung utama kami, negeri akhirat ialah tempat tinggal kami. Wahai Allah, Kau jadikanlah kami orang-orang yang berusaha atas negeri akhirat kami. Kami sibuk memperbesarkan rumah kami sibuk mempercantikkan rumah kami, sedangkan akhirat yang akan kami tempuhi nanti sepatutnya lebih penting daripada apa-apa yang ada di depan mata kami. Wahai Allah, jadikan setiap pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat menjadi asbab kami hari ini dapat mengenal agama Engkau dan terus hati kami tetap mencintai Engkau. Wahai Allah, Kau gunakanlah kami untuk kesibukan dakwah dan agama. Wahai Allah, Kau gunakanlah kami untuk menjadi asbab hidayat manusia mengenal Engkau. Wahai Allah, Kau gunakanlah da'i-da'i yang sedang bergerak. Kau mudahkanlah urusan perjalanan dakwah kami. Wahai Allah, Kau mudahkanlah kami untuk bergerak ke seluruh dunia. Wahai Allah, Kau pilihlah kami untuk sampaikan agama ke seluruh dunia. Wahai Allah, Kau mudahkanlah urusan perjalanan kami. Wahai Allah, wahai Allah, Kau terimalah setiap da'i-da'i yang sedang bergerak. Kami tak pandai buat dakwah, Kau ajar kami. Kalau kami salah, Kau betulkan kami. Wahai Allah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, kebaikan, hidayat, itu kami minta untuk seluruh manusia seluruh dunia. Apa yang Nabi minta jauh, itu kami minta jauh. Ya Allah, wabak penyakit, bala bencana, segala permusuhan, pergaduhan, perselisihan, Kau jauhkanlah daripada kami. Wahai Allah, Kau di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada ahli keluarga kami sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji dengan masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Rabbana amanna bima anzalat taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbanallahu minna wa minkum. InsyaAllah tuan-tuan, teman sekalian, insyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang seterusnya. InsyaAllah teruskan bersama dengan audio kuliah. Banyak kuliah-kuliah bersama dengan para asatizah yang pasti akan menambahkan ilmu kita, kecintaan kita kepada agama kita. InsyaAllah inilah bekalan yang kita siapkan bawa balik ke negeri akhirat. Kalau bukan hari ini, bila lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan saya yang kena buat keputusan ini, siapa lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? InsyaAllah kita jumpa dalam siri kuliah yang seterusnya. Jazakumullah khairan kathiran.
Terima kasih kepada audio kuliah atas penganjuran kuliah ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.